Uqbah bin Amir ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, dia merupakan sahabat Nabi SAW yang masyhur. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengiktiraf dalam kitab dia Al-Isabah, dia mengatakan Uqbah merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang masyhur, yang mana dia ni nama dia Uqbah bin Amir bin Abs Al-Juhani. Berasal daripada Al-Madinah. Dikatakan, ada riwayat mengatakan waktu Nabi sampai ke Madinah, dia menjaga kambing dia, dan apabila dia mendengar berita bahawasanya Nabi SAW telah sampai ke Madinah, maka dia pun terus berjumpa Nabi SAW, terus berbai'ah dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menukilkan pandangan ulama terhadap Uqbah bin Amir, yang mana para ulama mengatakan kana aliman bil faraid wal fiqh. Uqbah bin Amir merupakan seorang yang alim, seorang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu faraid, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan faraid, pembahagian harta pusaka, wal fiqh, dan juga ilmu fiqh. Fasihal lisan, lidahnya fasih. Sya'iran katiba, yang merupakan seseorang yang boleh bersyair. Maksudnya zaman dulu ni, kalau orang ni dia ada kepakaran dalam bersyair, dia adalah sedikit pengaruh. Kerana zaman tu zaman orang begitu obses dengan syair, ya. Katiban, dan boleh menulis. Kenapa kena tulis, kena mention dia boleh menulis? Kerana di kalangan sahabat ni, yang boleh menulis di kalangan sahabat tidaklah ramai. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita merupakan umat yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Tidak boleh mengira. Kenapa? Kerana zaman itu alat menulis kertas sangat-sangat terhad. Kertas pun tak ada banyak zaman tu. Yang banyaknya adalah pelepah tamar, tulang-tulang unta, maka mereka jadikan sebagai lembaran. Wahwa ahadu man jama'al Quran, dan dia merupakan salah seorang yang menulis Al-Quran sebab dia boleh menulis. Dan Uqbah bin Amir terlibat dalam pembukaan kota di dalam sejarah Islam. Dan Muawiyah, ketika mana Muawiyah memerintah negara Islam selepas daripada kewafatan Ali bin Abi Talib, Muawiyah melantik Uqbah bin Amir sebagai gubernur untuk memerintah, wakil khalifah untuk memerintah di Syam. Sebab itu kalau kita tengok, ada satu cerita lah, yang mana Abu Ayyub Al-Ansari pernah satu hari muskil tentang satu hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW. Dia rasa macam dia dengar macam tu, tapi dia tak pasti betul ke Nabi sebut begitu. Maka Abu Ayyub pun ambil kenderaan dia, ambil tunggangan dia, keluar daripada rumah dia, pergi ke Mesir, kerana dia tahu yang mendengar hadis tersebut selain daripada diri dia adalah Uqbah bin Amir, dan waktu itu Uqbah telah berpindah ke Mesir. Jadi dia keluar daripada rumah dia di Madinah tu, dia keluar pergi ke Mesir semata-mata nak dengar satu hadis. Dia tanya Uqbah, betul ke aku dengar seperti ini yang macam mana yang Nabi SAW sebutkan? Uqbah kata betul lah. Jadi Abu Ayyub pun kata, aku nak balik lah, aku dah dengar, maka aku balik lah. Uqbah pun terkejut, dia kata masuklah dulu, paling tidak pun kan. Abu Ayyub kata tidak, aku datang ke sini nak memastikan sebuah hadis yang aku dengar, maka sekarang aku dah dengar, maka aku nak balik. Jadi ini merupakan di antara kesungguhan para sahabat di dalam tawthiq, di dalam memastikan ketepatan sesebuah riwayat yang disandarkan, yang ingin disandarkan kepada Nabi SAW, sehingga mereka sanggup mengembara pergi ke benua lain semata-mata nak mendengar ataupun nak memastikan sesebuah hadis itu dinukilkan dengan benar. Jadi tuan-tuan, benda ni bukan satu yang mengejutkan. Kerana kalau kita tengok Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i besar daripada Madinah yang merupakan menantu kepada Abu Hurairah, seorang ulama hadis dan faqih, dia sendiri mengatakan, inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajli hadithin wahid, atau kama qal, dia mengatakan aku sanggup bermusafir sehari semalam semata-mata kerana ingin mencari sebuah hadis. Maksudnya pengembaraan, sanggup bersusah payah kerana nak mendengar sesebuah hadis ini merupakan budaya ulama silam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya sebut dari dulu lagi,
Nak mendengar hadis yang sahih ni merupakan rezeki daripada Allah Azza wa Jal. Kerana apa? Kerana Quran kita tahu dia merupakan kitab Allah yang rezeki yang terbesar. Kemudian datanglah hadis. Dan hadis ini sukar untuk kita orang awam memastikan yang mana sahih dan yang mana tak sahih. Jadi bila mana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk mendengar hadis yang sahih, ia merupakan rezeki kerana kita mendengar kalam sebaik-baik manusia. Yang mana kalau kita ni sayang pada satu orang, katalah sayang pada isteri, outstation jauh kan, jadi bila kita dapat dengar suara isteri tu rasa nikmat lah. Kerana apa? Kerana kita sayang kat dia. Begitu juga apabila kita sayang kepada Nabi, bahkan sayang kita kepada Nabi lebih lagi daripada kita sayang pada orang lain. Apabila kita mendengar kalam Nabi SAW, tidak ada kalam lain, tidak ada kalam manusia lain yang boleh menandingi nikmat apabila mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita apabila direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minat kepada untuk mendengar Al-Quran dan mendengar hadis, ia merupakan rezeki yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jal, maka kita bersyukurlah. Pagi-pagi hari Sabtu ni orang tengah bercuti, mungkin cuti panjang, semalam cuti, hari ni pun cuti, mungkin ada orang yang pergi bercuti, tetapi mereka tetap meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Uqbah bin Amir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia meninggal dunia pada khilafah Muawiyah, berdasarkan kepada pandangan yang sahih menurut Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah.